This call is now being recorded. Okay. Okay, Assalamualaikum bagi yang baru masuk. Tahniah sebab dapat hadir awal hari ni. Okay. Sementara mungkin ada lagi yang nak masuk. Tapi mungkin terlewat sikit lah kan. Okay, cikgu nak cerita sikit lah dengan awak. Kita bagilah 1 minit untuk awak kan. Okay, cikgu nak cerita tentang pengharapan dan cita-cita. Okay. Okay, semua orang ada harapan kan? Betul tak? Dalam bahasa Inggeris hope, kan? Betul tak? Mesti ada harapan. Kalau awak tak ada harapan ni maksudnya dia macam mayat hidup lah. Sebab apa mayat hidup? Sebab dia macam tak ada, kosong dia hidup dia. Sebab tu kita kena ada pengharapan. Okay, harapan ni dia macam cahaya lilin. Cahaya lilin yang menghiasi dan menyerikan jalanan hidup kita. Okay? Kalau tak ada cahaya tu, macam cikgu cakap tadi lah, macam mayat hidup je. Dia tak ada benda apa-apa, nothing, kosong. Kan? Okay, jadi kita dalam hidup ni kita kena ada harapan lah. Okay, sebab dia macam cahaya. Okay? Dalam perjalanan hidup kita. Okay? Selagi kita ada harapan, kita ada peluang untuk menikmati kejayaan itu terbuka luas. Okay? Sebab apa? Harapan ni sangat penting. Tapi dia tak boleh memadai dengan bergantung kepada harapan sahaja. Okay? Sebab harapan dan keinginannya adalah sebahagian daripada hasrat dan cita-cita. Okay? Dan ia melambangkan keinginan tanpa kesungguhan dan cara pemikiran positif yang rendah. Kalau kita tak ada harapan lah ya. Kalau kita ada harapan, maknanya kita ni ada pemikiran yang positif, yang tinggi lah. Okay, tapi harapan tanpa usaha adalah sia-sia. Okay, 1 minit lah untuk awak. Lama-lama nanti awak boring kan? Okay, okay. So, kita teruskan. Tak tahulah yang mana. Yang tak masuk lagi tu. Okay, tapi cikgu dah record. Okey, kita mulakan daripada buku teks ni. Okey, bagaimana anda menentusahkan konjektor titik dalam satu rantau yang memenuhi suatu ketaksamaan ini? Okey, bagaimana nak menentusahkan dia? Okey, masa tingkatan 1, okey, masa tingkatan 1 awak dah belajar cara nak wakilkan suatu ketaksamaan dalam satu pemboleh ubah. Tapi masa tingkatan 1 tu awak guna garis nombor kan? Okey, tapi kali ni tingkatan 4 awak akan diperkenalkan dengan satah kates dan nak lorekkan. Nak lorekkan kawasan yang memuaskan ketaksamaan tersebut. Okey? Okey, ketaksamaan tersebut dia mestilah X tu lebih besar daripada 1. Okey? Dan simbol ni kena mahir lah. Okey, garis sempang, garis padu. Okey, garis sempang ni garis putus-putus. Okey, dia putus-putus. Kalau simbol yang macam ni, garis putus-putus. Tapi kalau ada sama dengan garis padu. Garis padu tu maksudnya garis yang tak ada putus. Okey, saya kiranya awak keliru, besar kecil, garis ini dapat besar, garis ini dapat K kecil. Okey, garis ini dapat huruf B, besarlah. Garis ini dapat huruf K. Jadi tak ada confuse dengan itu teknik lah. Teknik awak untuk ingat. Okey, kita teruskan. Rajah 3 menunjukkan jenis rantau yang terhasil pada satah kates apabila suatu garis lurus dilukis. Okey, awak tengok garis lurus yang dilukis dengan warna pink tu. Okey, dia kalau di situ persamaan dia, kalau awak tulis kalau sini, katalah sini Y sama dengan 2X. Okey, dekat gambar rajah kita tulis sama dengan. Okey, sebab apa? Memang dia sama dengan lah sini. Okey. Tapi kalau dia duduk kawasan pink tu, mungkin persamaan dia macam ni lah kan. Cikgu andaikan persamaan dia macam tu. Tapi persamaan dia macam-macam kan. Okey, dan kawasan pink ni dia kan lebih besar daripada yang diberi ni. Ke atas kan, warna pink tu ke atas. Okey, jadi dia akan jadi Y
lebih besar daripada 2x. Sebab apa sama dengan, ada sama dengan sebab garis dia bukan putus-putus. Bahagian bawah tu, kalau persamaan dia adalah y lebih kecil atau samaan 2x. Kalau persamaan dia 2x lah kan. Okey, bahagian atas warna pink tu untuk yang ini dengan yang ini, yang cikgu uraikan tu, warna hijau tu, yang itu kalau bahagian atas, rantau atas warna pink tu bahagian besar. Tapi apa beza gambar rajah A dengan gambar rajah B? Siapa tahu apa beza dia? Tahu tak apa beza dia? Okey, awak tengok dia condong. Kalau condong ke kanan, okey, kecurunan dia positif. Kalau condong ke kiri, kecurunan dia negatif. Sebab tu yang ini Y sama dengan negatif M. M adalah kecurunan X tambah C. Okey, kalau dia condong dia ke sini, memang dia punya kecurunan dia negatif. Okey, so kita tengok kecurunan garis lurus Y sama dengan H ialah sifar. Okey, kalau garis yang condong saja ada kecurunan. Kalau garis yang mendatar, menegak, kecurunan dia sifar lah. Okey, jadi sebab tu yang ini kecurunan dia adalah sifar. Mana ada cerun kan? Tak ada cerun. Kena faham apa maksud perkataan cerun tu. Okey, dalam bahasa Inggeris lupa lah. Okey, jadi kena ingatlah. Okey, so kalau yang C dengan D ni, bahagian atas ni yang lebih besar, bahagian bawah tu lebih kecil. Tapi yang C yang D tu kalau belah kanan dia lebih besar, yang kecil tu lebih kecil. Yang sebelah kiri warna pink tu lebih kecil. Okey, tapi kalau awak confused, awak letak nombor. Katakanlah sebelah kanan ni, atas sini nombor 4. Sini negatif 4. Kita tahulah yang ke arah 4 tu lebih besar daripada ke arah negatif 4. Okey, kalau awak keliru lah. Okey, so kita teruskan dengan contoh ni. Contoh 3. Buku teks ni muka surat 159 contoh 3. Dia suruh lukis garis lurus. Dia bagi dah garis lurus ni. Okey. Kemudian dia lukis dalam julat ni. Ikut yang dia bagi. Kemudian dia suruh bagi plot titik-titik ni. Okey, kemudian dia suruh tentukan sama ada titik yang diplot tu sama ada dapat yang ini ke, persamaan yang ini ke, persamaan yang ini ke atau persamaan yang ini. Ada 3 persamaan. Okey. So cara nak selesaikan dia tu, langkah pertama daripada persamaan yang sama dengan ni, okey, awak carilah 2 titik. Sebab apa cari 2 titik? Sebab kita nak buat garis lurus. Dan awak kena tengok dia ini adalah bentuk linear. Okey, linear. Kenapa linear? Sebab X tu kuasa 1. Okey, jadi awak ambil lah apa-apa titik, katakanlah X ni titik ni, bukan tak ambil. Dekat soalan dia dah bagi tahu. Tak boleh ambil apa-apa titik. Dekat soalan dia dah bagi tahu X tu negatif 1, 5. Okey. So kena ikut arahan lah. Okey, so carilah nilai Y. Dah dapat 2 titik ni, awak buat garis. Okey, bila awak dah buat garis, awak sambungkanlah garis tu. Okey, jadi bila awak dah sambung garis tu, awak tengoklah titik tu duduk di kawasan mana. Kalau duduk di kawasan pink, dia lebih besar lah. Kalau duduk di kawasan yang bawah ni, yang cikgu kuningkan ni, kawasan titik tu dia duduk di kawasan yang kurang daripada lah. Okey, jadi kalau kurang daripada, dia punya persamaan dia ialah Y sama kurang daripada negatif 2X tambah 6. Okey, tapi kalau duduk di kawasan pink ni, dia akan memenuhi ketaksamaan yang ini. Okey, Y lebih besar negatif 2X tambah 6. Okay, so
Boleh ikut dah? Okey, cikgu ada letak dekat kelas sikit, nanti cikgu nak tengok awak buat. Okey, kalau sekiranya awak tak mampu nak macam lorekkan ke di kelas sikit, boleh je buat dalam buku, kemudian snap picture letaklah kan. Letak dekat kelas sikit. Okey. Akaun pernah guna tak kelas sikit? DLP cikgu tahu mereka ada guna sebab dengan Cikgu Azma. Kelas akaun ada tak cikgu lain guna kelas sikit? Tak. Tak. Kelas sikit tu awak tekan je link yang cikgu bagi tu. Nanti dekat kelas sikit kalau cikgu buka sana. Kalau dekat kelas sikit kalau dekat kelas sikit tu awak tekan je link sana. Selingan hampa ngantuk tak? Pagi lagi kan? Pagi-pagi lagi cikgu beletak dah. Okey. Aduh. Macam mana ni? Okey, kalau awak just tekan link yang cikgu bagi tu je. Okey, cikgu kenapa cikgu nak guna kelas sikit? Sebabnya kalau awak hantar kat WhatsApp, kat Telegram, pening cikgu. Awak ramai, cikgu seorang kan? So dekat kelas sikit ni kalau awak tekan ni je. Lepas tu nama kena guna nama sebenar, nama penuh lah. Okey, nama penuh, okey. So untuk awak, link yang awak tu, inilah cikgu bagi. Jadi kalau awak dah ada yang login, cikgu boleh tengoklah dekat view work ni siapa yang dah ni ada dah yang masuk, Nino Rashid, Syafiq, Alia. Jadi kalau dekat kelas sikit ni, siapa yang belum tak pandai guna lagi, cikgu tunjuklah sikit. Okey, dia ada huruf T kat atas ni. T ni awak boleh masukkan teks lah. Okey, maksudnya awak boleh menaip. Tapi kadang-kadang Mac ni susah nak menaip kan. Jadi awak gunalah picture. Awak ambil gambar, awak lukis dekat, awak tulis buat kerja kat kertas, upload lah daripada awak punya device tu. Okey, kalau awak tak faham, awak tanyalah dekat awak buat mic ni, audio ni, ada mic di situ. Okey, kemudian awak kena tengok slide, setakat ni cikgu baru buat satu slide untuk awak. Dia akan bertambah lah nanti slide ke berapa. Okey, tapi kalau ada yang mungkinlah ada guna pen ke kan, sebab mungkin ada yang pakai vacuum ke ataupun pakai surface macam cikgu ke, ni ada pen. Boleh nak pakai pen, tapi kalau nak pakai jari pun boleh. Okey, so itu saja kot yang cikgu perlu terang. Okey, so sajalah cikgu bagi tahu sebab apa cikgu nak guna kelas sikit, cikgu boleh tengok seorang-seorang ni. Nama penuh dah. Jadi taklah pening sangat cikgu. Okey, dia agak baguslah. Okey, kita teruskan. Okey. Okey, yang contoh 4 ni cikgu dah tunjuk ke awak asalnya. Dah tunjuk dah minggu lepas. So, ni ada latihan kendiri 6.1B. Okey, kita tengok latihan kendiri 6.1B. Kejap Okey, cikgu cerita sikit latihan kendiri 6.1B buku teks. Okey, cikgu akan banyak guna sama ada buku teks dan buku sasbadi lah. Okey, sebab benda tu ada dekat awak. Lagi tak adalah awak nak salin-salin, nak print out lah kan. Okey, so kita tengok yang ini latihan kendiri 6.1B. Okey, kalau tak tahu nak tanya on mic. Kalau rasa cikgu laju, tak faham ke, bagi tahu.
Okey, so kita tengok ni, dia bagi garis lurus, dia suruh lukis nah. Lukis dengan lakar lain, lukis dia detail sikit. Kemudian ni yang cikgu highlight ni maklumat penting. Okey, kemudian dia suruh plot titik ni. Okey, titik ni. Kemudian dia ada bagi persamaan yang pertama yang ini, yang kedua yang ini, yang ketiga yang ini. Okey, so macam mana kita nak buat? Nak jawab soalan ni. Okey, kita nak jawab soalan ni, kita langkah pertama kita kena buat jadual. Kenapa buat dua jadual? Sebab dia dah bagi dah dekat sini kan. Okey, so sekarang ni jadual kita ialah okey. Dia dah bagi dah nilai X, Y. X dia 0, 3 daripada yang atas ni. Okey, so kita carilah. Kita masukkan dalam persamaan ni. Y sama dengan okey. Okey, Y sama dengan 2/3 X tolak 2. Jadi kalau kita masukkan Y 2/3 0 tolak 2, kita akan dapat 2 lah. So sini 2. 2, negatif 2. Kita tinggal negatif. Okey, negatif 2. Okey, kemudian kita masuklah lagi satu. Y sama dengan 2/3, 3 tolak 2. Potong-potong kita dapat kosong lah. Okey. So selepas kita buat titik ni, kita nak buat apa? Okey. Okey, kita nak buat apa? Kita buatlah, awak lukislah atas awak punya buku tu. Okey. Macam tu. Lepas tu 0, 1, 2, 3. Cikgu lupa nak buat dalam bentuk apa? Cikgu tukar cikgu punya tu. Picture, view, okey apa? Tak jadi. Dekat luar. Okey, kotak dekat luar So cikgu buat kotak, senanglah kan, nampak sikit kan. Okey, so dia macam ni lah. Ada pembaris tapi cikgu malas ambil pembaris, cikgu tak cakap sangat pembaris untuk digital ni. Okey, so kalau garis macam tu, okey, 0, 1, 2, 3, 4. Ini kecil sangat kan. Ambil 2. Okey, 2, 3, 4. So sekarang ni tadi kita dapat apa? 0, negatif 2. Ni 1, 2. Ada negatifnya. 1, 2. Okey, so kalau 0, negatif 2. 0, negatif 2. Okey, di sinilah. Kemudian 3, 0. Okey. 3, 0. So cikgu garislah. Macam tu cara dia. Persamaan ni nama dia persamaan 2/3 X tolak 2. Okey, kemudian dia suruh, okey, ni untuk yang inilah. Okey, yang bahagian atas ni, bahagian atas tu, cikgu pakai warna biru lah sebab cikgu highlight warna biru tadi kan. Adalah persamaan untuk yang warna biru. Okey, yang bahagian ni adalah persamaan untuk yang warna biru. Okey, ni. Okey, kemudian yang warna kuning tu, inilah bahagiannya, persamaan tu. Okey, yang warna pink yang tengah-tengah tu. Okey, so sekarang ni dia ada bagi koordinat. Okey, so awak tandalah, dia ada bagi titik. So awak tandalah titik tu. Okey, titik tu 31. Awak tengoklah 31 di mana? Di sini. Okey, kemudian awak tandalah 2, negatif 2. 2, negatif 2 di sini. Okey, tanda tiap-tiap satu. Okey, jadi awak tengoklah dia berada di kawasan mana.
Okey, kemudian apa lagi? 1.5, 1.5 negatif 1, 1.5 negatif 1. Okey, di sini. Okey, kemudian 3 negatif 2, 3 negatif 2. Okey, sini. Kemudian ada lagi 1 negatif 1, 1 negatif 1. Okey, so dah ada dah tak lalat dia kan? Tapi ada sesuatu di sini. Apa dia? Cikgu rasa silap sikit ni. Negatif. Negatif 1.5 negatif 1. 1.5 negatif 1. Dia kena duduk di sini. 1.5 negatif 1. Dia duduk atas garis. Okay, so sekarang ni bila awak dah buat macam ni, barulah awak nampak titik tu duduk di kawasan mana. Okay, so kalau awak buat, awak akan dapat macam ni lah. Okay, ada 3 bahagian. Persamaan dia tu adalah sama 2/3 X tolak 2 Y lebih besar 2/3 X tolak 2. Ini kecil 2/3 X tolak 2. So awak tengoklah titik tu duduk yang mana. Okay, titik yang duduk atas garis dia ada titik 1.5 negatif 1. Titik yang lebih besar duduk kawasan yang biru tu. Okey, jadi 3.1. Kemudian 1, 1. Kemudian yang kurang tu titik apa? Yang kawasan kuning tu. Okey, 3 negatif 2, 2 negatif 2. Okey, faham tak? Siapa faham angkat tangan? Kan Lena hampa kat sana. Pagi-pagi Lena dah. Cikgu Syok sendiri kan ajak seorang-seorang kan. Okay, so awak boleh teruskan dengan soalan 2 dalam buku teks. Okay, so cikgu harap hampa faham lah. Okay, so kita teruskan sana. Okay, awak try lah soalan 2. Okay. Okay, soalan 3. Soalan 3 tu kita nak buat macam mana? Okay, adalah panggil seorang baca. Siapa nak baca volunteer, ada tak? Kuga. Tolong baca nombor 3. Diberi persamaan linear Y sama dengan 4X tolak 5. Tanpa melukis graf garis lurus, tentukan sama ada titik-titik yang diberikan memuaskan Y bersamaan dengan 4X tolak 5, Y lebih besar daripada 4X tolak 5 atau Y lebih kecil daripada 4X tolak 5. Okey, terima kasih Kuga. Okey, so yang nombor 3 tu dia tak boleh pakai tak boleh lukis macam tadi. Okey, tapi dia suruh tentukan ni persamaan yang pertama, kedua, ketiga. Okey, so titik ni duduk di mana? Macam mana cara dia? Awak buat jadual. Okey, so awak kena buat jadual. Okey, jadualnya okey. Untuk A tu untuk A titik dia 2, 2, 4. Okey. Ini X, ini Y. So awak buatlah jadual. Okey, jadual. Okey, ni Y. Sini apa ni? Dia Y, lepas tu persamaan dia ialah apa? 4X tolak 5. So sekarang ni Y dia kat sini Y dia 4 kan. So kita letak 4. Bila Y 4, kita gantikan dalam persamaan ni. Y 4, X dia 2, kita gantikan dalam persamaan dia tu. Negatif 5. So bila kita kira 4 tolak 2, jadi 4 kali 2. Jadi 3 lah sini. 4 kali 2, 8 tolak 5. Okay. Jadi 3. So 4 ni
Ni 4 ni lebih besar atau lebih kecil daripada 3? Besar. Ya, lebih besar. So, bila dia lebih besar, apa ni, titik yang dia tanya tadi tu, 24 tu, dia 24 ni memuaskan persamaan Y lebih besar 4X tolak 5. So, awak tengok yang ini ni, ini. Faham tak? Siapa faham? Angkat tangan. Account macam mana? Kelas account? Okey. Okey, tak faham tanyalah. Okay, so B, C, D tu awak, E tu, B, C, D, E, awak boleh cuba sendiri. Kemudian nombor 4, nombor 4 tu perlu tak? Tak perlu ke no? Lebih kurang lah sama macam tadi kan? Sama macam tadi. Okay, so kita tengok, kita tengok yang ini bagaimana anda menentukan dan melorek rantau yang memuaskan satu ketaksamaan linear. Cikgu dah cerita dah tadi yang ni. Okey, kita terus buat latihan lah. Okey, sekarang kita tengok buku Sasbadi. Muka surat 83. Buku yang cikgu bagi kat awak tu yang awak beli berapa ringgit? RM6 tu. So awak boleh start lah buat latihan dalam buku ni, muka surat 82, mengikut apa yang cikgu ajar tadi. Okey, so cikgu nak teruskan muka surat 83. Okey, muka surat 83, harap awak dah bersedia. Okey, menulis jugalah, jangan mendengar saja sebab matematik ni tak boleh mendengar saja. Lagipun bila awak mendengar saja, awak cuma guna deria dua deria saja. Tapi sebab apa? Awak melihat dengan mendengar dua deria lah. Kemudian kalau awak tulis pula, awak menggunakan lagi satu deria, 3 deria. Okey, gunakan semua deria yang awak ada untuk awak dapat ilmu yang lebih maksimum lah. Itu baru cara belajar yang betul. Kadang-kadang awak ni kan tak pandai tapi cara belajar tu yang tak betul. Okay, so kita tengok. Tengok muka surat 83. Cikgu bukan tak mau guna terus buku ni. Boleh guna tapi takut nanti ada yang komplain tak guna buku teks lah kan. Okay, sebab tadi cikgu dah guna buku teks. So kita sambung buku Sasbadi. Okay, so nota ni berguna sangat untuk awak. Dia dah bagi tahu dah kat nota tu. Cikgu pun dah bincangkan dengan awak tadi Okay, so kita tengok macam mana kita nak lorekkan setiap ketaksamaan ni. Okay, macam mana kita nak lorekkan semua ni. Okay, kita tengok contoh. Okay, langkah pertama tengoklah simbol ni. Tengok simbol ni. Okay, kemudian kalau tak tahu garis, dapat huruf kecil. Okey, kalau kecil dia kawasan bawah ni lah. Okey. Kemudian itu saja senangnya. Kemudian awak kena tengok simbol dia ada garis kat bawah ni. Ada garis kat bawah. Jadi dia garis penuh. Okey, dia adalah garis ada lag pula. Siapa tiba-tiba dia lag? Okey. Dia garis penuh. Okey, kalau dia garis macam ni, baru garis putus-putus. Okey, persamaan yang dia bagi tu yang pertama ni. Okey, kita cuba sama-sama. Okey, ni simbol besar ke kecil? Nombor 1. Ana Soleha? Kecil. Okey. Kecil, garis ni kecil. Jadi kena lorek bahagian bawah lah. Okey, bahagian bawah ni. Awak lorek lah.
Sangat mudah. Kemudian awak tengok awak kena alert, dia negatif. Tengok bila negatif, condong garis ni adalah ke kiri. Okey, condong garis tu adalah ke kiri. Lepas tu awak tengok garis dia garis penuh, garis padu. Dia tak ada putus-putus. Sebab apa? Sebab simbol dia macam ni, ada sama dengan. Okey, jadi jawapan dia yang macam tu je lah. Okey, so kita teruskan nombor 2. Sebab mungkin ada yang tak faham lagi baru masuk kan. Okey, untuk soalan macam ni, awak tengok dia punya persamaan ni. Persamaan dia tak ada simbol macam ni. Kalau yang ni penuh. Kalau macam ni garis putus-putus. Sebab tu awak tengok garis dia adalah garis putus-putus. Okey. So dia simbol dia garis, bila awak tak tahu awak garis ini dapat huruf B. B besar. Dalam peksa janganlah. Cuma untuk awak faham saja. Siapa dah faham tak payah garis dah. Okey. Tak payah garis besar kecil tu. Tak payah garis dah. Okey, tapi siapa yang tak faham garis lah. Mungkin tak ingat lah. So dia lebih besar. Kalau lebih besar nak lorek ke mana? Ke atas ke bawah? Ke atas. Ya, ke atas. Okey, loreklah ke atas. Tu saja jawapan dia. Very easy. Tengok dia punya simbol. Simbol sangat penting. Okey, kita tengok teruskan lagi nombor 3. Okey, nombor 3 ni langkah pertama, awak tengoklah garis dia ni. Garis putus-putus, simbol dia tak ada sama dengan. Garis sempang. Okey, kemudian dia kecil. Kalau kecil lorekkan dia ke mana? Bawah. Ya, bawah. Loreklah dia ke bawah. Okey. Ruang di bawah ni. Itulah jawapan dia. Okey. Kita tengok lagi nombor 4 ni. Okey, nombor 4 ni. Okey. Langkah pertama tengoklah ni. Tengok garis dia pun garis penuh. Okey, kemudian dia adalah kecil kan? Kecil nak lorek ke mana? Kita nak lorek ke mana? Ya, ke bawah. Kita loreklah ke bawah ni. Okey, kalau awak nak pakai pen warna-warni pun tak ada masalah. Okey, dan di sini cikgu nak bagi tahu awak, kita ambil ilmu sikit di sini dia negatif. Jadi dia condong ke kiri, garis ni condong ke kiri. Kalau dia positif, dia akan condong, dia graf dia macam ni. Dia condong ke situ. Okey. Yang ini adalah Y sama dengan X. Okey, yang ini adalah Y sama dengan X. Okey, Y sama dengan X ni sangat famous. Nanti bila awak buat, cikgu, Y sama dengan X kat mana cikgu? Y sama dengan X, dah nama pun sama, sebelah atas dengan bawah tu sama. So garis dia ialah ni. Kalau Y1, X pun 1. Kalau Y2, X pun 2. Kalau Y3, X pun 3. Kalau Y negatif 1, tu. Ni. So kalau awak garis, awak tengok atas bawah sama garis. Inilah persamaan Y sama dengan X. Okey, jangan nanti ada soalan dia tak bagi garis. Tapi dia adalah soalan macam-macam kan, matematik ni kan. Dia ada sebut Y sama dengan X. Cikgu, Y sama dengan X tu apa cikgu? Ini cikgu dah ajar dah. Okey. Okey, so harap empat boleh faham. Ingat kalau condong sahaja ada kecerunan. Kalau rata tak ada kecerunan. Kecerunan yang mana? Yang kahwin dengan X. Yang duduk rapat-rapat tu yang dah kahwin. Kalau duduk jauh-jauh tak kahwin lagi. Kan? Okey, yang kahwin dengan X itu adalah kecerunan. Kalau macam situasi ni, ini cikgu pakai highlight warna purple. Okey, yang ini kahwin lah dengan X. Yang ini pun dia kahwin dengan X. Tapi yang ni, adakah dia ada X? Tak ada kan? Maknanya yang ini ni tak ada kecerunan. Yang nombor 5 tu tak ada kecerunan. Okey, yang kena ingat garis yang rata
sama ada dia horizontal atau dia vertical, dia tak ada kecurunan. Okey? Ingat dia tak ada kecurunan. Yang condong saja ada kecurunan. Cuba awak tengok. Yang ni condong, dia ada kecurunan. Ni, yang cikgu purplekan ni. Ni ada kecurunan. Okey? Tapi yang tak kahwin dengan X nombor 5 ni dia tak ada kecurunan. Okey? Yang nombor 6 pun tak kahwin dengan X. Walaupun dia adalah X. Tapi dia lain sebab dia tegak. Okey? Yang ni dia ada kecurunan. Yang ni pun dia ada kecurunan. Okey, yang nombor 6 tu dia lain sikit sebab dia tegak. Ingat, tegak ataupun melintang dia tak ada kecurunan. Yang condong saja ada kecurunan. Okey, kita tengok nombor 5. Okey, nombor 5 ni kalau siapa cepat dia buat je kat buku dia. Ni jawapan dia. Lepas tu dia tengok jawapan cikgu. Betul. Okey. So kalau yang situasi yang ni garis putus-putus. Sebab apa garis putus-putus? Sebab simbol dia di sini. Simbol dia tak ada macam ni. Ni penuh, padu, ni garis putus-putus. Okey, sebab tu ni dia buat garis, sebab tu dia buat yang ni dia buat garis putus-putus. Okey, kemudian kecil. Kecil nak lorek ke mana? Bawah. Ya, kita loreklah dia ke bawah. Okey, itu jawapan dia. Very easy. Okey, kemudian nombor 6 ni cikgu buatlah dengan awak. Okey, nombor 6 ni awak tengok okey, kalau X, dia potong paksi X. Okey. Kalau di sini X, dia akan potong paksi X. Okey, dia potong paksi X. Kalau dia Y, dia akan potong paksi Y. Awak tengok ni Y kan? Ni Y. Jadi dia potong paksi Y. Dia potong macam tu. Okey. So jangan keliru yang tu sebab kadang-kadang tak bagi garis, awak kena buat sendiri. Okey. So bila negatif 1 lebih besar. Okey, kalau lebih besar dia ke kiri ke kanan? Kanan. Ke kiri. Ke kanan. Sebab apa ke kanan? Kalau awak rasa awak confused, awak tengoklah nombor 2 dengan nombor negatif 2. Mana lebih besar? 2 lah kan? Sebab tu kita lorek yang purple tu. Simbol ni. Dia lebih besar. Jadi kawasan ni adalah lebih besar daripada negatif 1. Kawasan yang cikgu warna pink kan ni. Okey, cikgu warna pink kan ni itu adalah X lebih kecil sama dengan negatif 1. Okey, dan kawasan tengah-tengah ni, itu dia punya persamaan. Okey, dekat garis tengah-tengah dia kena tulis sama dengan. Okey. Cikgu harap hampa boleh faham. Siapa faham angkat tangan? Kan Lena, cikgu syok sendiri. Okey, seterusnya kita tengok nombor 7. Nombor 7 ni kenapa awak serabut tau. Awak tengok dua Y. Bukan, nombor 7 tak mau buat. Nombor 7 biasa. Nombor 8. Dia tengok tiba-tiba hak sebelah purple ni dengan hak sebelah pink ni pelik lah. Pelik pula. Tak ada maknanya. Tak ada makna pelik-pelik. Okey. Langkah pertama tengoklah garis tu. Okey, garis tu tengok garis apa? Garis putus-putus. Dia sama dengan. Lepas tu tengoklah dia kecil. Okey, kalau kecil kita lorekkan dia ke bawah. Tu je. Tengok yang tu je, macam tu je. Very easy. So harap hampa faham. Okey, kalau tak faham tengok semula, cikgu dah rekod. Okey, dan boleh cuba dekat kelas kit yang baru masuk. Cikgu dah ajar tadi guna kelas kit. Tekan je link yang cikgu bagi tadi. Mana? Link yang cikgu bagi tadi, ni kelas kit. Bila awak tekan link yang cikgu bagi tadi, masukkan nama penuh. Tak mau nama tak apa-apa, cikgu tak boleh detect siapa punya ni. So dekat kelas kit ni katakanlah kalau
kalau Aminur Rashid. Okey, Aminur Rashid dia dah buat. Sebenarnya cikgu boleh tanda. Okey, cikgu tanda. Pakai cikgu tak tukar pen lah. Tukar pen merah. Okey, cikgu tanda lah. Jadi bila lepas cikgu tanda je dah sampai kat awak. Okey, dia live punya. Okey, kalau kata awak tak faham lah, awak tekan dekat suara ni. Awak start lah record. Cikgu, kenapa tak jawapan dia macam ni dekat sini ni? Lepas tu stop. Awak boleh masuk suara. Cikgu pun boleh masuk suara. Kalau cikgu malas nak tulis kan. Okey, kalau tak jadi ni cikgu padamlah balik. Dia macam tu lah. Okey, ni ada pemadam. Padam. Okey. Siapa yang rasa tangan dia jari dia besar kan? Nak pakai pen lah. Dekat handphone. Handphone ada pen apa tu? Pen apa nama dia tahu? Dekat Shopee. Murah je. Kalau awak pandai belilah dekat Shopee. Sangat murah. Okey. Itu boleh tulis dekat handset lah. Okey. Okey, tapi tak beli pun tak apa. Kalau rasa susah, masuk je kamera ni. Lepas tu upload daripada awak punya handset. Awak tulis kat kertas, lepas tu upload je. Jadi dia lebih tersusun lah. Taklah pening cikgu tengok ramai-ramai kan. Anak murid kan ramai. Ada dah yang masuk ni. Okey, harap hampa boleh ikut. Setakat ni ada nak tanya apa-apa tak? Ada tak? Siapa-siapa nak bertanya? Ada? Okey. So, soal yang muka surat seterusnya masih buku Sasbadi muka surat 84. Cikgu sampai pukul 9 ya. Okey, so yang muka surat yang seterusnya ni dia suruh awak lukis dan lorekkan. Awak buat sendiri. Tadi dia dah bagi. So awak buatlah. Cikgu buatlah satu soalan kampung kan. Soalan 3 lah. Aku apa pening soalan 3 tu kan. Okey, soalan 3 langkah pertama. Ni tengok simbol dia. Garis penuh. Maknanya garis padu lah. Kemudian dia kecil. Okey. Macam mana kita nak buat? Yang mana, di mana garisnya? Kalau awak rasa macam tak berapa nak tahu nak garis kat mana tu, awak buatlah dekat luar. Okey, katakanlah kalau X, Y. Katakanlah awak nak ambil titik X tu sebagai 0, Y dia kemudian X sebagai 2. Okey, awak gantilah nilai. X tambah Y kurang daripada negatif 3. X dia 0, Y sama dengan negatif 3. Jadi, itu. Kemudian kalau X dia 2 tambah Y sama dengan negatif 3. Jadi, Y sama dengan negatif 5. So, awak tandalah dapat garis lurus. Okey, 0, negatif 3, 0, negatif 3. Lepas tu, ni 2, negatif 5. 2, negatif 5. Okey, so kalau 2 atau 3 titik lah. Lepas tu kalau dapat 2 titik pun tak apa, awak garis lah. Buat garis. Okey, so sekarang lebih kecil. Kecil, so kecil lorek ke bawah. Okey. Okey, macam tu je. Sangat mudah. Okey, tapi kalau kata soalan dia X tambah Y kurang daripada negatif 3. Okey, simbol dia tu cikgu buat macam ni. Kalau simbol dia macam tu, kalau simbol dia macam tu, garis putus-putus lah. Sebab simbol ni. Okey, boleh faham dah? Faham tak? Okey. Kalau nak letak yang garis tu, dia memang kena letak dah dekat paksi Y ke paksi X? Garis tu, masalah garis ni bergantung pada yang awak dapat ni. Okey. Okey. Awak buatlah kat luar, kat mana-mana kertas kan. Dapat ni, dapat dia atau 2 atau 3 titik lah. Kalau awak
kalau 2 titik awak tak nampak garis tu macam mana lagi, takut sending dia tak betul, awak buatlah tambah lagi 1 titik, apa-apa titik. Macam ni katakanlah awak ambil X dia sebagai negatif 2. Bila awak ambil X sebagai negatif 2 tambah Y sama dengan negatif 5. Jadi Y sama dengan negatif 3. Lepas tu awak garislah. Kalau tak yakin lebih pada 2 titik lah. Okey. Okey, so cikgu harap hampa boleh buat yang ni. So cikgu bagi masa selebihnya ni. Sebab kalau kita nak bagi teruskan lah. Teruskan ke? Muka surat 85. Cikgu ajarlah sikit muka surat 85. Okay, so yang ni nanti awak buat lah. Okay, cikgu memanglah mungkinlah awak kadang-kadang awak nampak cikgu bagi banyaknya latihan cikgu bagi kan. Okay, tapi cikgu tak pernah kena macam ni. Tapi PBL 4DLP pelajar lelaki Kuga mana PBL. Hampa hantarlah, hampa buat kalau paling hampa tak reti pun macam ni. Hampa buat atas-atas, hampa buat hampa cakap-cakap sikit. Itu pun lepas tu video kan. Itu pun tak apa dah, macam tu pun tak apa. Okay, yang penting, paling penting hantar tugasan. Hampa kena belajar tau buat video tau, sebabnya zaman sekarang tu kemahiran yang berguna untuk awak. Okay? Cikgu, apa dia? Please lah, lagipun cikgu naklah ada usaha dan kerjasama sikit. Okay? Hantar, cikgu masih bagi peluang. Ajak Irfan tu. Hampa kena belajar. Mungkin kalau paling tidak pun pakai InShot. Install InShot buat. Okay? So kita teruskan. Sistem keutamaan linear dalam 2 pun boleh ubah. Kalau buku teks muka surat 165 tapi yang ni buku Sasbadi. Okay? Okay, cikgu ajarlah soalan 1 je nak. Tulis semua keutamaan linear yang mewakili setiap situasi berikut. Kita nak dengar suara siapa ni? Suara. Kuga, bagi satu nama Kuga. Atika. Atika, baca Atika. Yang nombor 1 tu ke? Kelas 5 Mumtaz bercadang untuk menjual X gelas jus oren dan Y gelas jus anggur pada hari keusahawanan sekolah. Segelas jus oren dan segelas jus anggur masing-masing berharga RM2 dan RM1. Syarat-syarat jualan minuman adalah seperti berikut. A. Jualan minuman minuman itu ialah 200 gram. B. Jumlah jualan lebih dari RM250. C. Bilangan gelas anggur yang dijual melebihi bilangan gelas jus oren selebih-lebihnya 50. Okey, terima kasih. So bila dapat soalan, baca soalan tu. Tak faham, baca lagi. Tak faham, baca lagi. 3 kali baca. Semasa membaca, make sure awak keluarkan maklumat. Sama ada awak nak highlight, ataupun awak nak garis, ataupun awak nak tulis kat kertas lain. Apa maklumat penting. Okey, kalau tidak serabut. Ayat panjang-panjang kan. So selepas tu awak fikirkan cari penyelesaian dia. Gunakan operasi apa yang perlu. Okey, kemudian awak tulislah. Itu teknik untuk selesaikan masalah kan. Cikgu ni cikgu matematik. Sampai ketua lah selesaikan masalah. Masalah matematik lah kan. Okey. So kita tengok soalan A tu. Cikgu dah highlight kan dah. Dia kata X. Okey. Dia nak jualan minimum bagi 2 minuman. Kalau 2 minuman ada X, ada Y lah sebab dia dah sebut 2. Okey. Ada X, ada Y. X, Y. Kemudian dia kata jumlah minimum bagi 2 minuman itu ialah 200. Kalau minimum, dia punya hint dia, simbol dia apa? Minuman pula. Minimum.
Kalau minimum, dia punya simbol dia adalah Lebih kecil dan Lebih besar atau sama dengan. kalau minimum lebih besar atau sama dengan 200. Lepas tu nak dapat 200 ni mesti combine lah. Bila combine operasi tambah. Okey, besar sangatlah. Tambah. Jadi kita dapatlah persamaan pertama. Ingat minimum lebih besar. Okey, kalau maksimum dia apa ni? Dia punya hint dia lah. Okey, minimum bagi dua minuman itu. Okey, yang B, jumlah jualan lebih daripada 350. Okey. Jumlah jualan lebih daripada 350. Okey, dan nama pun lebih daripada 350. Okey. So okey, macam mana kita nak buat ni? Jumlah jualan lebih daripada 350. 2x tambah y lebih daripada 350. Okey, kenapa 2x? sebab harga jus Oren RM2 11. Sebab harga X tu okey, jumlah jualan tu jadi dia jawapan dia apa? Jualan dia 2x tambah y apa siapa tadi Google lebih daripada 350. Okey, mula-mula awak tulislah 350. Okey, sebab dia kata lebih daripada, dia punya hint ialah lebih daripada. Lebih daripada simbol dia macam ni. Okey. Simbol dia macam ni. Kalau lebih daripada. Okey, 350. Okey, kalau awak rasa macam confused, cubalah awak letak. Awak letak satu nilai, awak letak nilai. Okey, 2. X dia tu 2. Bukan. Kalau confused macam mana nak buat? Tapi 350 tu dia mesti nilai kenapa bukan Y tu yang 2? Cikgu nak tanya. Kenapa? Kenapa Kogah? Dah ayat dia. harga jus anggur RM1. Sebab harga jus dia RM1 dia. RM1 tu takkanlah nak jadi sampai 350 kan? Okay, so yang C tu bilangan jus anggur yang dijual melebihi. Melebihi. Simbol untuk melebihi, bukan melebihi. Melebihi atau selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya. Simbol selebih-lebihnya simbol apa? Kalau selebih-lebihnya ni dia kurang daripada. Okay, benda ni cikgu rasa ada dekat atas ni. Dekat muka surat 81. Ni simbol ni. Ni selebih-lebihnya. Okay, dia ada ni kena tahulah. Okay, ni minimum ni maksimum ni simbol dia. Awak tengok kat muka surat tu. Ke surat 81. Kalau rasa macam ni tengok rujuk yang tu lah. So macam mana persamaan dia ni? Siapa tahu? Bilangan gelas jus oren yang dijual melebihi bilangan gelas jus oren selebih-lebihnya 50. Jus anggur yang dijual melebihi bilangan gelas jus oren selebih-lebihnya 50. Okay. Kalau selebih-lebihnya kan simbol dia macam tu. 50. Okey, kemudian dia kata anggur yang dijual. Anggur ialah Y. Okey, anggur lah yang lebih daripada tu. Jadi kalau selebih-lebihnya atau melebihi itu anggur yang lebih banyak. Jadi Y tolak ke tambah? Tolak X.
Tolak X. Sebab Y tu lebih daripada oren. Ni X, ini Y. Kena faham ayat tu. Pening sikit lah kan? Tapi mula-mula ni je. Besok-besok bolehlah buat. Okey, macam tu saja. Okey, so soalan 2, 3 awak buat. So cikgu rasa ada tak nak tanya apa-apa setakat ni? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Okey. Kalau tak ada, tak apa. Yang ni nanti dululah, banyak sangat bagi ampau serabut. So cikgu bagi masa yang lebih ni awak buat dekat kelas sikit. Kalau tak ada apa nak tanya, cikgu rasa sampai di sini saja. Yang lain tu cuba buat dekat kelas sikit, tekan je link. Nama, pastikan nama Link kat penuh. mana cikgu? Link cikgu bagi kat grup Telegram. Okey. Okey, boleh dah? Okey, kalau ada apa-apa lagi nak tanya tak? Tak ada? Okey, kalau tak ada apa-apa sampai di sini saja. Tahniah atas kehadiran anda. Take care, jaga kesihatan baik-baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Ya, cikgu. Sama. Ada dah yang buat.